Selamat petang, salam sejahtera. Isu tentang Menara Kuala Lumpur yang dikatakan dijual secara senyap-senyap akhirnya menjadi semakin panas dan semakin mendebarkan, terutamanya Anwar Musa dan beberapa orang yang lain. Namun demikian, pendedahan pada petang ini lebih mengejutkan kita apabila disahkan SPRM telah pun menahan 2 orang datuk berkaitan pengambil alihan saham Menara Kuala Lumpur ini. Sebelum saya teruskan ulasan dan juga laporan berita ini, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini, dan jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu bahawa memang dalam Menara Kuala Lumpur, isu Menara Kuala Lumpur ini, pengambil alihan saham Menara Kuala Lumpur memang sedang disiasat oleh SPRM, dan adakah ianya mempunyai kes? Kita akan tunggu dramanya yang seterusnya. Saudara-saudara sekalian, 2 pengarah ataupun 2 orang datuk yang ditangkap ini ialah kedua-duanya adalah pengarah syarikat yang bergelar datuk, berumur 49 tahun dan 59 tahun, dan ditahan pada lewat petang beberapa hari yang lepas. Hari ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM menahan 2 orang pengarah kanan syarikat untuk siasatan berhubung pembelian saham dan pengambil alihan konsesi syarikat Menara Kuala Lumpur. Kedua-dua pengarah syarikat bergelar datuk berusia antara 49 dan 59 tahun itu ditahan lewat petang Jumaat di Ibu Pejabat SPRM di sini. Menurut sumber, salah seorang daripada suspek ialah pengarah urusan syarikat yang dikatakan mengambil alih saham syarikat Menara Kuala Lumpur. Seorang lagi suspek pula adalah ahli perniagaan berjawatan pengarah syarikat bertindak sebagai orang tengah dalam urusan pengambil alihan syarikat tersebut bagi pihak orang atasan. Seperti yang pernah saya paparkan dan siarkan sebelum ini, yang menjadi persoalan kita ialah siapakah orang atasan yang dikaitkan ini, yang didedahkan oleh SPRM ini? Siapa orang yang mahu dihubungi itu? Disyaki, pemilihan syarikat terbabit melibatkan pemimpin ataupun permintaan wang rasuah berjumlah ratusan ribu dan seutas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan bagi membantu pengambil alihan tersebut. Wow, ini tak sangka langsung. Saya sebagai pemerhati dalam dunia politik Malaysia, saya tak sangka langsung bahawa mempunyai kes seperti ini, yang mana disyaki pemilihan syarikat terbabit melibatkan permintaan wang rasuah yang berjumlah bukan kecil-kecil, tetapi berjumlah ratusan ribu ringgit dengan seutas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan bagi membantu pengambil alihan tersebut. Yang bikin sakit jiwa ialah siapa orang atasan yang dikaitkan dengan pengambil alihan saham Menara Kuala Lumpur ini. Yang menariknya, orang atasan ini turut menerima hadiah yang berupa seutas jam tangan mewah tersebut. Memanglah kan, kalau orang atasan dapat hadiah, itu sesuatu yang boleh disalahertikan. Tambah sumber itu lagi, sebelum ini SPRM dilaporkan telah menjalankan siasatan berhubung isu penjualan saham dan pengambil alihan konsesi penyelenggaraan Menara Kuala Lumpur kepada daripada syarikat Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd milik penuh Telekom Malaysia TM. Katanya beberapa saksi termasuk pegawai kanan TM, Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS, Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta syarikat-syarikat terlibat telah diambil kenyataan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi permohonan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah, katanya. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan 2 individu terbabit.
Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 tegas Azam Baki. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut dan berharap semua pihak tidak menimbulkan sebarang spekulasi dan memberikan kerjasama penuh kepada siasatan tersebut. Saudara-saudara sekalian, inilah laporan yang memang kita cari-cari berkaitan dengan Menara Kuala Lumpur. Apa pendapat kamu semua? Sebelum kita berpisah, tinggalkan komentar dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Baik saudara-saudara sekalian, di saat kemelut politik di Sabah memuncak dengan adanya pertemuan daripada TYT dengan Haji Jinur, kita dikejutkan dengan satu keputusan muktamad sah dan rasmi bahawa seorang presiden parti terbesar antara yang paling besar di Sabah tiba-tiba mengumumkan pula peletakan jawatannya dan persaraan daripada dunia politik. Wah, adakah ini ada kaitan dengan apa yang berlaku dalam politik di Sabah? Adakah ini yang ada kaitan dengan Barisan Nasional juga dan UMNO? Kerana parti politik yang akan kita hurai, yang kita akan ulas sebentar lagi, ini adalah parti politik yang ada kaitan besar dengan Barisan Nasional. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan, mohon kiranya anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel Nazilin Unity ini, untuk mendapatkan juga komen-komen terbaik daripada saya. Baiklah saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita di saat memuncaknya kemelut politik perebutan kuasa, tumbang-menumbang, langkah Kinabalu dan sebagainya. Ada yang menyebutnya langkah Kinabalu, ada yang menyebutnya sebagai langkah Bung Mukhtar, ada yang menyebutnya sebagai langkah Safi Afdal, ada juga yang menyebutnya sebagai langkah Tebuk Atap versi Kinabalu, ada juga yang menyebut dia dengan gelaran yang baru yaitu langkah Aramai Iti. Hari ini disahkan secara muktamad seorang presiden yang sudah lama memegang parti komponen Barisan Nasional ini umum letak jawatan secara rasmi dan umum persaraan daripada dunia politik. Hari ini Joseph Kurup meletakkan jawatan sebagai Presiden PBRS dan mengumumkan bersara daripada politik. Veteran politik Tan Sri Joseph Kurup melepaskan jawatan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS berkuat kuasa serta-merta dan mengumumkan persaraannya daripada politik. Beliau membuat pengumuman itu dalam mesyuarat ahli Majlis Tertinggi PBRS di sini pada Sabtu. Tempatnya digantikan oleh anaknya Datuk Arthur Joseph Kurup 40 yang merupakan timbalan Presiden PBRS sejak November 2015. Arthur juga adalah ahli Parlimen Pensiangan. Ketua Penerangan PBRS, Datuk Freddy Suwa, dalam kenyataannya semalam berkata, usul pelantikan Arthur diluluskan oleh AMT dan berkuat kuasa serta-merta. Joseph Kurup menubuhkan PBRS pada Mac 1994 selepas berpisah daripada Parti Bersatu Sabah PBS. Sejak itu, PBRS menjadi parti komponen Barisan Nasional. Pemimpin berusia 78 tahun itu pernah memegang beberapa jawatan di peringkat negeri dan persekutuan sepanjang berkecimpung dalam dunia politik lebih 4 dekad. Akhirnya Joseph dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah dari tahun antaranya Joseph Kurup dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah dari tahun 1986 hingga 1990 dan 1994 hingga 1999, selain menteri di Jabatan Perdana Menteri antara 2013 hingga 2018. Beliau tidak bertanding pada pilihan raya umum 2018 untuk mempertahankan kerusi Parlimen Pensiangan, sebaliknya memberi laluan kepada Arthur menjadi calon. Saudara-saudara sekalian, inilah yang paling mengejutkan kita, yaitu di saat memuncaknya kemelut politik yang berlaku di Sabah, berlaku pula peletakan jawatan dan pengunduran politik daripada veteran politik di Sabah. Siapa lagi kalau bukan Joseph Kurup. Saudara, ikuti terus ruangan ulasan selepas ini.